Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azim Benjamin dari kumpulan 8. Pada hari ini kami ingin membentangkan kajian artikel yang bertajuk Pembuangan Bayi. Bayi ialah anak kecil yang baru dilahirkan atau kategori termuda untuk anak-anak, iaitu kurang daripada 28 hari dan suci daripada sebarang dosa. Bayi juga merupakan salah satu rezeki dan cahaya mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semua orang berpeluang untuk mempunyai cahaya mata yang seperti yang dirasai oleh sesetengah pihak. Oleh yang demikian, kita mestilah bertanggungjawab dan memberikan tumpuan terhadap amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjaga anak dengan sebaiknya. Proses kejadian manusia adalah seperti yang berikut, yang bermula daripada nutfah, alaqah, mudghah, izham dan lam, tulang, dan akhir sekali ialah lam, iaitu kejadian manusia yang lengkap. Pada masa kini, gejala pembuangan bayi telah menjadi satu isu yang hangat diperkatakan oleh beberapa pihak. Bilangan gejala pembuangan bayi juga menunjukkan semakin meningkat dari semasa ke semasa. Hal ini kerana terdapat beberapa individu yang tidak bertanggungjawab atas perbuatan mereka dan bertindak untuk membuang anak mereka. Mereka bertindak sedemikian disebabkan oleh beberapa faktor dan masalah yang dihadapi dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh, sama ada mereka mengalami tekanan hidup atau ingin menutup aib mereka sendiri. Anak-anak yang dibuang ini juga selalu dijumpai di tempat-tempat yang kotor dan tidak dijangkakan, seperti di dalam tong sampah, di bawah pokok dan lain-lain. Sebahagian bayi juga dijumpai dalam keadaan yang masih selamat dan tidak selamat. Merujuk daripada artikel yang disebarkan oleh Utusan Malaysia, kes semasa pembuangan bayi menunjukkan terdapat 256 kes sepanjang 2020 hingga 2022 berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia dalam tempoh 2 tahun. Juga telah menunjukkan bahawa kes pembuangan bayi adalah salah satu kes yang semakin bertambah dari semasa ke semasa. Berdasarkan artikel yang dikaji, terdapat kepentingan spesifik yang dapat memberikan impak yang besar dalam kalangan remaja. Gejala pembuangan bayi juga bukanlah isu yang baru berlaku di Malaysia, malah ia telah menjadi salah satu isu yang semakin membiak dan tidak dihiraukan oleh rakyat terkini. Hasil daripada kajian ini, ia dapat membuka mata beberapa pihak dengan lebih jelas. Terdapat beberapa faktor, hukum dan kesan yang sangat besar daripada gejala pembuangan bayi ini. Kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab juga haruslah mengambil langkah selamat dan dengan sentiasa menasihati, menegur dan memupuk mereka dengan ilmu agama supaya gejala ini dapat dihindarkan dari hidup mereka. Akibat daripada pembuangan bayi yang dibuang, mereka juga berisiko mengalami pelbagai penyakit yang teruk. Sebagai contoh, kekurangan gizi, penyakit berjangkit dan kecederaan. Hal ini kerana mereka mungkin tidak mendapat penjagaan perubatan yang diperlukan atau vaksinasi yang diperlukan untuk memastikan kesihatan dan keselamatan mereka. Mereka tidak mendapat hak penjagaan yang secukupnya seperti bayi lain. Selain itu, pembuangan bayi juga dapat meningkatkan risiko kematian bayi, terutama jika bayi ditinggalkan tanpa penjagaan yang memadai. Hal ini kerana terdapat beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan seperti cuaca, persekitaran dan kurangnya penjagaan boleh menyebabkan kematian bayi. Kerana amatlah sukar dalam kalangan bayi untuk bertahan selama beberapa hari tanpa makanan dan minuman. Pembuangan bayi juga boleh meninggalkan impak emosional dan psikologi yang serius pada ibu, keluarga dan masyarakat. Ibu yang melakukan pembuangan bayi mungkin mengalami tekanan emosi, perasaan bersalah dan trauma yang berpanjangan.
Hal ini kerana mereka telah melakukan sesuatu perkara yang berada di luar pemikiran dan jangkaan pihak keluarga tanpa sebarang maklumat. Adalah penting untuk memahami bahawa punca-punca gejala buang bayi adalah sebanyak faktor dan melibatkan sejumlah faktor sosial, budaya dan ekonomi. Antara punca yang dikenal pasti adalah kurang pendidikan agama. Tanpa pemahaman agama dan pegangan moral, individu mungkin cenderung mengambil jalan yang lebih mudah tanpa memikirkan akibat dan risiko dari perbuatan mereka. Ketiadaan pengetahuan mengenai khidmat bantuan sokongan yang tersedia untuk wanita hamil luar nikah juga boleh menyebabkan mereka merasa terpinggir dan terputus daripada bantuan yang mereka perlukan. Seterusnya, perasaan yang malu dan takut juga merupakan salah satu faktor yang berperanan dalam gejala buang bayi. Ini adalah hasil daripada ketidakmampuan mendapat sokongan keluarga mengenai kehamilan mereka dalam masyarakat yang seringkali menilai ketidaksempurnaan dan kesalahan. Wanita yang hamil luar nikah boleh merasa terpinggir dan terdesak untuk menyembunyikan kehamilan mereka. Selain itu, perasaan takut dihukum kerana kesalahan kehamilan luar nikah juga adalah punca yang signifikan. Ketakutan terhadap stigmatisasi sosial dan hukuman undang-undang boleh memaksa individu untuk mengambil tindakan drastik seperti membuang bayi yang baru dilahirkan. Punca lain adalah apabila bayi dilahirkan dengan kecacatan yang menyebabkan rasa tidak mampu dan ketidakterimaan oleh keluarga dan masyarakat. Kelemahan penguatkuasaan undang-undang terhadap golongan remaja dan belia yang berdua-duaan tanpa hubungan yang sah adalah faktor penting dalam gejala buang bayi. Hukuman yang tidak memadai atau tidak menggerunkan boleh memberikan persepsi bahawa perbuatan seperti ini adalah sesuatu yang boleh dilakukan tanpa akibat serius. Untuk punca terhadap masyarakat pula, yang pertama, keruntuhan institusi keluarga. Kurangnya kawalan keluarga terhadap anak-anak remaja boleh menyebabkan mereka terdedah kepada risiko dan gangguan. Ini disebabkan remaja di dalam fasa di mana mereka mudah terpengaruh dengan rakan. Rakan yang memberi impak negatif kepadanya akan maksud anaknya untuk melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dan akhirnya terjerumus dalam isu ini. Punca kedua pula ialah kelemahan penguatkuasaan undang-undang. Hukuman yang tidak memadai atau tidak menggerukan boleh memberi persepsi bahawa perbuatan seperti ini adalah sesuatu yang boleh dilakukan tanpa akibat yang serius. Perkara ini menyebabkan perbuatan ini semakin lama semakin merosot. Punca yang ketiga pula ialah teknologi maklumat dan media massa yang tidak terkawal. Hal ini boleh merangsang perilaku seksual bebas dalam kalangan remaja dan belia. Seperti yang kita tahu, kita di zaman di mana remaja mempunyai peranti sendiri seperti telefon dan laptop. Akses mudah kepada bahan-bahan yang merangsang secara seksual boleh menyebabkan mereka terdedah kepada risiko yang lebih besar. Tambahan pula, media sosial seperti Facebook dan Instagram yang tidak bertapis turut memberi sumbangan kepada isu ini. Untuk punca yang keempat pula ialah ketidakpuasan perkahwinan dan halangan ekonomi. Sekarang dalam berita banyaknya terjadi kes di mana suami terlalu sibuk bekerja dan mencari rezeki sehingga mengabaikan tanggungjawab memberi nafkah batin kepada isteri atau sebaliknya. Isu ini mengundang kepada hubungan luar nikah dan kehamilan yang tidak diingini. Dalam masa yang sama, ekonomi yang tidak stabil menyebabkan lelaki tersebut tidak ingin bertanggungjawab ke atas perbuatan tersebut. Ini boleh mencetuskan tekanan psikologi yang menyebabkan individu merasa terpinggir dan akhirnya membuang bayi yang dilahirkan sebagai langkah selamat. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada hukuman buang bayi dan anak pungut. Pertama sekali, kita perlu tahu bahawa buang bayi dan anak pungut terbahagi kepada dua, iaitu membuang bayi dengan tujuan membunuh dan juga membuang bayi dengan tujuan tidak membunuh. Contoh yang boleh diambil dari pembuangan bayi dengan tujuan tidak membunuh ialah
Pelaku meletakkan bayi di tempat yang selamat seperti tangga rumah, surau, laman masjid dan sebagainya. Manakala contoh bagi pembuangan bayi dengan tujuan membunuh pula, apabila pelaku membuang bayi dalam lubang tandas, di tempat serangga berbisa, dalam hutan ataupun semak samun, dalam plastik, dalam sungai atau longkang atau di mana-mana tempat yang jauh dari penglihatan orang awam. Walaupun kedua-dua perkara tersebut menandakan tujuan yang berbeza, namun hukum bagi kedua-dua perkara tersebut adalah haram kerana pelaku membuang jasad yang hidup yang memerlukan kelangsungan hidup. Pembuangan bayi yang menyebabkan kematian boleh dikira sebagai membunuh dengan cara meninggal, menghalang daripada makan dan minum yang dimasukkan di bawah hukum membunuh dengan sengaja. Seterusnya, bagi mereka yang menjumpai bayi yang dibuang, hukumnya adalah fardu kifayah dan wajib diselamatkan, sama ada bayi tersebut masih hidup ataupun sudah mati. Ini kerana menyelamatkan bayi yang masih bernyawa, hukumnya adalah fardu kifayah kerana tanggungjawab agama adalah untuk memberi peluang kepada jasad tersebut untuk meneruskan hayatnya. Walaupun bayi yang dijumpai sudah tidak bernyawa, ianya tetap menjadi tanggungjawab bagi setiap umat Islam untuk menyelamatkannya dari sebarang ancaman binatang serta menyelesaikan pengebumiannya adalah dikira sebagai fardu kifayah. Seterusnya kita pergi ke hukuman kepada pelaku yang membuang bayi. Hukuman kepada pelaku yang membuang bayi biasanya bergantung kepada keadaan kes, niat pelaku dan undang-undang di sebuah negara tersebut. Antara hukumannya adalah menarik hak penjagaan atau pemisahan anak. Jika pembuangan bayi dengan niat membunuh, maka hukumannya adalah hukuman gantung sampai mati. Jika pelaku membuang bayi tanpa niat membunuh, maka hukuman yang boleh dikenakan adalah ta'zir. Ta'zir ini adalah hukuman yang tidak ditentukan kadar atau bentuk hukuman itu di dalam Al-Quran dan hadis. Hukuman ini biasanya ditentukan oleh hakim. Contohnya ialah penjara maksimum 20 tahun. Seterusnya kita pergi kepada hukum menjaga anak pungut. Hukum mengambil dan menjaga anak pungut adalah fardu kifayah. Tapi anak pungut tidak dapat dinasabkan kepada orang yang mengambilnya atau menjaganya. Hal ini kerana mereka tiada pertalian darah. Kecuali jika hubungan tersebut terbentuk melalui proses anak susuan. Jika melalui proses anak susuan, anak tersebut dapat dinasabkan iaitu tidak melebihi 1/3 daripada jumlah harta. Itu sahaja daripada saya. Hasil kajian ke atas artikel Putusan Malaysia, sejumlah 256 kes pembuangan bayi direkodkan sepanjang 2020 hingga 2022 berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia ataupun PDRM. Jika diambil kira bilangan tersebut, 85 kes per tahun menjadi anggaran purata rekod kes pembuangan bayi. Dan dibandingkan dengan Jurnal Infak tahun 2015, telah direkodkan oleh PDRM bahawa kes dari tahun 2004 hingga 2010 telah mencatat nilai sebanyak 555 kes. Dari nilai itu, anggaran purata kes per tahun adalah sekitar 80 kes. Dalam lingkungan 20 tahun ini, hampir 20 tahun, anggaran purata kes yang direkodkan jelas tidak mempunyai kadar penurunan yang drastik. Hal ini amat merisaukan terutamanya kepada remaja akan yang mungkin akan terlibat dengan perkara yang boleh meningkatkan bilangan kes ini. Jadi, LPPKN ataupun Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara telah melancarkan dasar dan pelan tindakan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial yang diberi nama Pekerti. Pekerti bermatlamat meningkatkan kesedaran semua pihak berkaitan pendidikan kesihatan reproduktif dan melahirkan masyarakat penyayang,
bertanggungjawab dan berdaya tahan serta mengamalkan gaya hidup sihat. Pada kali itu, Jurnal Infak 2015 meletakkan cara penyelesaian dengan meningkatkan aktiviti dakwah di kalangan anak muda dan remaja. Pelbagai pendekatan dakwah khususnya dakwah bilhal merupakan strategi terbaik berdasarkan jurnal tersebut. Pendekatan dakwah bilhal merupakan dakwah yang dilakukan oleh seorang da'i dengan cara memberikan contoh perilaku baik pada jemaah atau umat. Pendekatan ini biasanya mengiringi bidang hiburan yang diminati tetapi tidak boleh dicampur adukkan antara yang disyariatkan dengan perkara yang diharamkan. Cara penyelesaian berikut mempunyai persamaan iaitu menyelesaikan isu ini melalui hubungan manusia dengan manusia. Kedua-dua cara penyelesaian yang dinyatakan dalam artikel dan jurnal yang dikaji adalah melibatkan keperbaikan akhlak dan perilaku seseorang termasuklah pengurusan emosi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal bin Zikuni dan saya akan membentangkan isi yang seterusnya iaitu rumusan dan cara penyelesaian. Jadi, isu pembuangan bayi adalah isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik dari pelbagai perspektif. Isu pembuangan bayi ini juga berkait rapat dengan beberapa isu lain yang berkaitan dengan remaja seperti kehamilan remaja, pornografi, permulaan seksual awal dan peningkatan aktiviti seksual di dalam kalangan remaja, iaitu pergaulan bebas. Seperti yang kita dapat lihat, kebanyakan remaja pada zaman sekarang tidak mengambil berat atas pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Jadi ini adalah isu yang sangat penting dan kita perlu mencegah sebelum apa-apa yang tidak diingini berlaku. Pencegahan kes pembuangan bayi juga memerlukan usaha bersama dari masyarakat, keluarga, badan pendidikan dan agensi kerajaan itu sendiri. Semua memainkan peranan yang sangat penting bagi membendung gejala pembuangan bayi dan pergaulan seks bebas. Jadi yang seterusnya adalah cara-cara mengatasi isu pembuangan bayi. Pertama sekali ialah dari segi pendidikan holistik. Pendidikan holistik dapat meningkatkan kesedaran dan pengetahuan tentang kesan pembuangan bayi melalui sistem pendidikan sekolah atau komuniti. Jadi badan kerajaan dapat ataupun badan tidak kerajaan dapat menubuhkan sesebuah program berkaitan isu ini bagi mendidik masyarakat muda dari awal lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebanya agar mereka tahu tentang idea buruk kesan pembuangan bayi terhadap individu dan masyarakat dan keluarga. Ini termasuk pemahaman akan tanggungjawab kesan psikologi dan undang-undang yang berkaitan. Jadi langkah-langkah yang lain seterusnya adalah pemahaman keluarga itu sendiri. Pemahaman keluarga amat penting kerana ia dapat membina kekuatan dalam keluarga melalui program pendidikan keluarga yang memberi tumpuan kepada komunikasi yang terbuka antara ibu bapa dan anak-anak tentang seksualiti, tanggungjawab dan nilai positif dalam kekeluargaan. Jadi ibu bapa haruslah berfikiran terbuka dan dapat berkomunikasi baik dengan anak-anak berkaitan isu ini. Kerana ibu bapa adalah insan yang paling rapat dengan anak-anak. Siapa lagi anak-anak ingin bergantung selain daripada ibu bapa mereka sendiri. Selain itu, ibu bapa juga boleh memantau kegiatan aktiviti anak-anak dan siapakah yang mereka sedang bergaul di sekolah ataupun di rumah sendiri. Pemantauan aktiviti anak-anak adalah sangat penting kerana di zaman internet sekarang iaitu media masa, semua akses
dapat semua perkara dapat diakses melalui hujung jari sahaja. Jadi kita tidak mahukan apa-apa yang tidak diingini yang dapat dilihat oleh anak-anak. Dan cara-cara mengatasi isu pembuangan yang terakhir adalah sokongan emosi dan psikologi terhadap individu yang hamil. Dengan menyediakan sokongan psikologi dan emosi kepada individu yang menghadapi kehamilan yang tidak dirancang, termasuk keluarga dan kaunseling untuk membimbing mereka mengatasi kebingungan. Dalam arti kata lain, memberi sokongan emosi agar mereka dapat berfikiran dengan lebih waras dan tidak keterlaluan. Masyarakat sering menganggap anak luar nikah ini sebagai satu perkara yang keji dan seperti yang mereka kata iaitu anak haram. Jadi masyarakat sendiri perlu mengubah cara berfikir terhadap mereka kerana kita tidak dapat tahu apa yang dilalui oleh mereka yang hamil anak luar nikah itu. Mungkin ada perkara yang mereka yang tidak rela juga. Jadi semua pihak harus memberi sokongan terhadap mereka, membimbing mereka bagaimana untuk menjaga bayi tersebut dan tidak hanya membuang begitu saja. Jadi pembuangan bayi ini menjadi kebimbangan yang semakin melarat di Malaysia dengan hanya jumlah yang sedikit sahaja bayi yang dipulangkan ke tempat yang sepatutnya seperti rumah anak yatim ataupun hospital-hospital yang menerima bayi newborn. Jadi isu ini amat penting dan perlu diambil berat kerana bayi adalah insan yang tidak bersalah dan tidak berdosa yang juga inginkan kehidupan yang sempurna. Itu saja daripada saya.